Faiz, ada seorang pemain yang bagi aku Hang adalah bila hang buat intro-intro macam ni aku jadi seram. Walaupun dah lama dengan hang ni. kenapa? Hang rasa aku nak sembang pasal pemain apa ni? Tak apa, tersimbang lu. Ada seorang pemain ni Faiz yang dia adalah satu enigma bola sepak. Sebab aku lama duk fikir pasal siapa lagi pemain kat luar sana yang macam dia. And kadang-kadang susah untuk hang nak bayangkan. Uh, Individu ni dikenali sebagai Bruno Fernandes. And put it this way Faiz, bila dia mula-mula menyertai Man United, aku jujur, aku sebelum itu hanya menonton sedikit saja perlawanan-perlawanan dia di Liga Portugal. Yalah, Liga NOS manalah kita nak ada coverage sebesar Betul. liga-liga lain Dan kan. apa yang aku nampak ketika itu simple. Dia adalah seorang goal scoring midfielder. Itu je yang aku nampak. Aku tak nampak all the other dimension of The Portugese kebolehan yang Lampard dia lah. ada. Yes. Tapi sejak musim pertama dia di Man United, dia adalah pemain yang diberikan 100% kebebasan. Tidak ada restricted to any tactical requirements, nothing. Dia diberi kebebasan untuk melakukan apa-apa saja. Boleh roam ke mana saja. Roam ke mana saja. Dan hasilnya, hang nampak satu pemain yang menghasilkan output yang tak masuk akal buat seorang midfielder. Jumlah jaringan, jumlah catatan assist, memang incredible lah. Tetapi kemudiannya, apabila Man United melalui evolusi jurulatih dan konsep-konsep taktikal yang lebih restriktif dibawa masuk, kita boleh nampak impact Bruno tu berkurangan. Di bawah Ten Hag, aku yakin Bruno ada ruang ada space dalam sistem taktikal dia. Cuma aku sangat curious dengan, aku nak kita borak pasal the kind of player he is. Okay. Kadang-kadang hang tengok setengah main ni, especially creators yang Faiz, diorang akan cipta peluang very consistently dengan hantaran-hantaran yang berisiko. Tapi setiap risiko itu adalah calculated risk. Ataupun kalau hang ada talent macam Kevin De Bruyne tu, tak yalah, itu hang tak calculate apa-apa, tu bola tetap sampai juga. Tapi Bruno ni jenis, kalau hang tengok game dia, dalam game dia tu, dia boleh melakukan 15 hantaran yang menyakitkan hati. And then akan ada satu hantaran yang akan buat hang terbangun daripada kerusi. Simple example, lawan Arsenal hari tu, sepanjang perlawanan berapa kali Faiz, dia punya one touch through balls tu, aku macam, kau buat apa? Relax dulu, like hold the ball, chill. Ada masa. Tapi tak, dia dapat bola, dia terus nak release. Terus nak buat killer pass. Nak buat killer pass. And majoritinya tidak menjadi. Either tidak accurate ataupun runner dia tak sempat nak buat larian pun. Tapi kemudiannya Faiz, dia buat satu terupas untuk Marcus Rashford, United second goal. And terupas tu buat aku bangun daripada kerusi. Aku tengah bola dengan rakan kita, botak ketika itu, Nafis. Dan aku betul-betul terbangun daripada kerusi tengok assist tu. And aku like, outside foot balik tu Faiz, aku drive kereta, aku macam, aku tak dapat nak digest perasaan aku tentang Bruno Fernandes ni. Kita suka kat dia ke, kita menyampah kat dia ni? Dia ni pemain yang patut kita appreciate ke, patut kita keji? Tapi apa yang pasti, dia adalah satu breed pemain yang mana lagi hang nak jumpa Faiz. Ya. Dia high impact player. Kalau dia tak boleh bagi high impact tu, mesti dia main satu perlawanan bola sepak yang teruk. Dia tak ada yang tengah-tengah kan. Hang tak boleh dapat dia yang normal, yang rating 6.0, hang tak boleh dapat lah. Dia sama ada 7.9 ataupun 8.1 ataupun 4.2, 4.3. Itu saja. Dan pemain-pemain macam ni dah semakin rare sebab untuk hang graduate daripada akademi, sebab bola sepak Eropah banyak pemain daripada akademi kan, sikit saja pemain yang bukan daripada akademi. Untuk hang graduate daripada akademi, hang kena jaga banyak benda, consistency, attitude, passing ability, running ability, athleticism. Semua benda ni akan memainkan peranan, dan kebanyakan pemain dia akan memilih jalan yang paling selamat untuk diorang graduate dan dapatkan kontrak profesional kan. Jarang orang yang nak aku nak buat benda ni, aku nak execute benda yang susah ni supaya orang boleh lihat keupayaan sebenar aku. Mentaliti tu dah
mungkin mentaliti tu masih lagi ada ketika kita membesar, Kish. Tapi bola sepak sekarang dah different. Bola sepak moden, macam Ang cakap tadi, very calculated, very precise. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat di atas padang, very precise. Tapi Bruno tak kisah semua tu. Dia tak pernah tahu, dia tak pernah pun nak ambil kira. It looks like dia tak pernah pun nak ambil kira passing percentage dia. Passing completion dia tak pernah nak ambil kira. Dia tak ambil kira pun timing. Yang dia tahu adalah dia main bola untuk menang dan dia nak buat apa saja yang dia boleh buat untuk menang. Termasuklah banyak kali kita tengok, kalau kita boleh lari sikit daripada ability di atas padang, banyak kali kita tengok attitude dia. Kadang-kadang benda yang dia tak perlu argue dengan pengadil pun dia argue dengan panjang lebar dengan pengadil kan. Sampai ke pengadil Premier League ni aku rasa dah Dah tahu dah. menyampah dah dengan Dah Bruno tahu kan. dah pangai dia ni macam mana kan. Tapi kadang-kadang tu perlu, Kish. Dan Itu ada perlu. sebab kenapa dia masuk tahun Januari 2020 dan sekarang ni dia jadi kapten pasukan kan. Ada seorang pemain pun masuk baru-baru juga, tak lama, tapi jadi kapten, tapi dia keji, Kish. Tapi kita tak mau cakap pasal pemain tu. Jadi aku nak tanya satu benda, Kish. Mana lagi ataupun apa lagi, siapa lagi nama yang kita boleh masukkan di dalam kurungan Bruno Fernandes ni? Aku fikir benda ni lama-lama. Ya. Sama. Sama, aku pun cari juga. Tapi kau tahu kenapa aku tak dapat nak fikirkan anyone that is betul-betul sama tak? And that is why conclusion aku adalah there has never been a Bruno Fernandes in the last 10-15 years. And dengan cara bola sepak evolve, there will never be another Bruno Fernandes. Aku akan sebut beberapa nama selepas ini. Tapi sebelum itu, ada satu quote yang baru-baru ni Bruno Fernandes cakap dalam press conference. Bila ditanya tentang corak permainan dia, dia berkata bahawa bila ditanya tentang chemistry dia bersama Marcus Rashford, dia menjawab dan cakap, Marcus knows. Marcus tahu yang setiap kali aku dapat bola, dia kena make the run. Sebab aku akan cuba cari dia. Dan mungkin 7 kali aku tak akan dapat cari, tapi 3 kali aku akan dapat cari. Dan 7 kali aku tak dapat cari itu tak apa. Kritikan dia takkan land kat Marcus. Kritikan tu akan land kat aku. Aku boleh terima benda tu. Tapi 3 kali kalau dapat cari Marcus yang score dan ambil kredit. Itu adalah a kind of mentality yang jarang nak jumpa. Seorang pemain tengah yang outright secara direct mengatakan bahawa aku tak peduli aku kena kritik untuk 7 kali buat hantaran yang tak kemas, selagi 3 kali aku buat hantaran tu boleh cari Marcus and Marcus boleh score and kita boleh menang. Itu mentality, Faiz. Itu mentality. Tak jatuh dikeji, tak naik dipuji ya. And here's the thing. Baru-baru ni Cesc Fabregas dalam satu temu bual ataupun satu artikel kolom dia ada menulis, dia mengatakan bahawa bola sepak moden agak menyedihkan kerana ada satu konsep of positional rigidness. Pemain-pemain terikat kepada sesuatu posisi dan segala tanggungjawab yang datang dengan posisi tersebut. So maknanya pemain dah tak banyak dapat kebebasan untuk beraksi dengan apa saja cara yang mereka mahu di atas padang. Dalam erti kata lain, kurang ekspresif. Kurang ekspresif. Mereka terikat dengan tanggungjawab di setiap posisi. Dan Fabregas kata ini adalah satu style bola sepak yang dia kurang gemar. Kerana dia kata setiap di mana-mana pasukan yang dia masuk dan dia bermain corak bola sepak terbaik dia adalah di pasukan-pasukan yang memiliki jurulatih yang membenarkan dia beraksi dengan free. Dan dia berkata bahawa bola sepak moden ni dah tak banyak jurulatih macam tu. Aku setuju. Dah tak banyak jurulatih macam tu. And that is why aku tak boleh bayang, macam cakap tadi, pemain-pemain bola di peringkat akademi sekarang yang sedang dilahirkan dalam era sekarang ni, aku tak boleh bayang mereka nak main macam Bruno Fernandes. Sebab kalau hang punya aspirasi adalah nak main macam Bruno Fernandes, chances hang takkan dapat peluang beraksi di kelab-kelab tertinggi. Sebab majoriti kelab-kelab di luar sana sekarang mahukan pemain yang sangat spesifik kepada satu yang sangat disiplin, yang sangat spesifik kepada tanggungjawab untuk beberapa posisi berbeza. And that is why bila kau fikir pasal Bruno ni, siapa je yang boleh sama dengan dia in terms of
that sort of creative expression and freedom. Macam ni lah Faiz dekat Eropah sekarang ni, out of all the elite teams, okay, aku tak boleh bayang Bruno kat Bayern Munich. No way in hell. Dalam sistem Julian Nagelsmann, there is no room for a player macam Bruno kat situ. Aku tak boleh bayang dia dekat Barcelona. Dekat Real Madrid maybe boleh. Sebab Real Madrid ada some form of positional freedom yang kadang-kadang Ancelotti bagi. Aku tak boleh bayang dia di AC Milan. Aku tak boleh bayang dia di Inter Milan. Juventus tu maybe, tapi only because Juventus tu tengah messy as hell now. Roma mungkin sebab Thiago Pinto dengan Mourinho dua-dua Portugis. Mungkin itu. Tapi aku pun boleh bayang clash of personality akan berlaku sekiranya Mourinho suruh dia buat sesuatu and Mamat ni tak buat. Boleh bayang benda tu. Tammy Abraham tak buat pun kena call out kat press conference. Aku tak boleh bayang dia bawa Thomas Tuchel kat Chelsea. Aku tak boleh bayang dia bawa Jurgen Klopp di Liverpool. Aku tak boleh bayang dia bawa Pep Guardiola di Man City. There are very few teams on the planet yang mana Bruno boleh beraksi. And hang tahu kenapa? Kalau aku Bruno, aku sebenarnya akan betul-betul bernasib baik dan terharu yang United got Ten Hag instead of any other manager. Sebab Ten Hag adalah satu-satunya manager yang aku rasa di Eropah yang ada some form of positional discipline, but at the same time dia Promoting flexibility. ada juga flexibility. Dia berada di tengah Ancelotti dan maybe Pep Guardiola ataupun Conte. Dia berada di tengah. Sebab hang tengok pasukan Ajax dia, pemain-pemain di center midfield, di central defence semua terikat dengan defensive responsibility. Tapi Dusan Tadic dan Hakim Ziyech tidak pernah ada any sense of positional responsibility yang sangat ketara. Akan ada tanggungjawab, tapi mereka tidak diikat. Dan banyak temu bual yang aku tengok dengan Erik ten Hag pun, dia kata, no, football, the best way for football is you have to tie some players down for responsibility, but certain players you have to give them the freedom. Dan Bruno bernasib baik yang dia berada dalam pasukan yang melantik Ten Hag, kerana Ten Hag boleh melakukan tugas itu. Ada memberikan dia kebebasan. Aku ada beberapa nama Faiz, kalau nak raise up yang ada vibe Bruno sikit lah. Maybe not the same position, tapi ada mentality yang sama. Siapa yang mungkin hang ada teringat? Kalau aku yang pertama sekali aku nak sebut mungkin akan mengejutkan beberapa pihak. Mungkin akan mengejutkan hang juga, aku tak tahu. Tapi setelah aku kaji, aku nak main dengan satu nama ni. Daripada Rosario, Argentina. Bermain untuk Juventus sekarang, berumur 34 tahun. Angel Di Maria. Actually, that's true. Angel Di Maria. Kita bercakap tentang gangho footballers. Gangho footballers yang dia tak perlu tunggu siapa-siapa naik bersama-sama dengan dia. Kalau tak ada siapa pun dia boleh serang sendiri. Kalau tak ada option, dia boleh rembat daripada jarak jauh. Kalau dia tak ada keberanian untuk merembat daripada jarak jauh, gol syukur akhir Piala Dunia 2018 di Rusia menentang Perancis tu tak akan berlaku. Yep. Gol di mana dia setting diri dia tengah-tengah, kaki kiri dia tu hit the ball, memang betul-betul dekat laces. Hugo Lloris tak boleh buat apa, Kish. Berapa kali kita tengok Bruno Fernandes lakukan benda sebegitu rupa. Yep. Lebih kurang sama kan. Dan hang tengok juga ketika final Champions League menentang Real Madrid. Masa tu dia main dengan menentang Atletico Madrid, sorry. Dia bermain dengan Real Madrid. Cara dia beat Diego Godin, cara dia beat Koke untuk sampai ke dalam kotak, melakukan rembatan sebelum ditepis dan akhirnya bola tu ditanduk oleh Gareth Bale, itulah cara gangho. Sebab tak ada support dengan dia, Kish. Dia ambil keputusan tu di final, when everything matters, Kish. Dia berani buat benda tu. Hang perlukan certain character nak buat benda tu kan. Dan aku rasa the reason why orang tak bercakap banyak tentang Di Maria adalah ke mana-mana saja dia pergi, dia sentiasa dibayangi oleh nama-nama lain. Di Real Madrid dia ada Ronaldo, Benzema, dia ada Kaká, dia ada Modric. Di Manchester United pada masa tu Rooney masih lagi mengemudi pasukan. Di Paris Saint-Germain daripada Cavani, Ibra, semua ada di sana, semua besar. Dan juga di Argentina ada obviously Lionel Messi. Jadi kita takkan nampak dia disebut sebagai pemain pertama yang di call out dalam pasukan dia. Tetapi
Angel Di Maria. Okey, macam ni lah Kish, aku nak cakap dengan Ham. Ingat tak gol ketika kalah lawan Leicester City yang dia ding kau? Yes. Siapa lagi yang boleh buat macam tu kalau bukan Fernandes dan juga Di Maria? Yep. Siapa lagi ada the audacity untuk drive bola daripada box, bukan box, daripada half sendiri Yep. ke half lawan dan ding bola tu? Tak ramai yang ada Tak the ramai. audacity to do it, Kish. Ya, Hang pula tak macam ramai. mana? Siapa dia? Hang Pemain tahu pilihan hang. secara anehnya pemain yang mengingatkan aku kepada Bruno punya hero ball. Perkataan hero ball tu penting. Hero ball tu asalnya daripada basketball. Ya. Dalam basketball tu kadang-kadang hang lebih cenderung untuk melihat star player nak take control of the game. And Kalau orang Kedah panggil pulun. Pulun. Dia memang Play pulun. Play. Dia memang betul-betul nak control semua benda. Yeah. And tak kisahlah berapa kali dia terlepas shots ke apa ke, dia akan terus berjalan untuk control game. Hero ball dalam basketball, hero ball pun dah influence dia dah semakin berkurangan Di juga. Malaysia aku rasa ada seorang. Siapa? Backson da Silva. Ada vibe Ada vibe. yang Tapi kau tahu siapa true hero ball tak Faiz? Dixon Wakame. Dixon, bila aku fikir, nama pertama yang datang kat aku, Dixon Wakame. Kalau hang tengok Dixon dekat Kelantan, hang tengok Dixon dekat Pahang, dia memang betul-betul hero ball Faiz. And hero ball dia tu sama vibe dengan Bruno. Hang tahu kenapa? Sebab Dixon dilihat sebagai leader dalam pasukan. Dilihat sebagai individu yang boleh menyerap kritikan dan tekanan buat pasukan. Dan kalau hang tengok temu bual dia pun memberi gambaran bahawa dia tak peduli kalau dia terlepas ke apa. Dia hanya peduli bahawa dia akan terus mencuba. So kadang-kadang dalam satu perlawanan tu, hang tengok Pahang ketika zaman Dixon Wakame, Matias Conti, Zesh Rehman di bahagian belakang. Dan kemudiannya ada Damien Stewart dan Zesh Rehman di bahagian belakang, Matias Conti dan juga Dixon Wakame di bahagian Hafiz hadapan. Kamal dengan Azidan di tengah. Hafiz Kamal, Azidan di tengah. Era ni Faiz, kalau perasan kadang-kadang Pahang ni frustrating sebab time tu diorang akan merencanakan serangan dengan baik. Matias Conti would be in the perfect position, tapi Dixon akan buat keputusan nak dribble bola by himself. Atau dia akan dapat bola and dia akan try this one crazy pass yang takkan sampai kat siapa-siapa. Tapi every now and then dalam satu perlawanan tu mungkin 10 kali dia gelecek bola tak jadi apa. Kali ke-11 dia gelecek bola tu dia score lah weh. Dengan keeper-keeper dia Dia gelecek. score terus. And dia bawa satu X factor yang berlanggaran dengan prinsip bola sepak moden. Dalam bola sepak moden, setiap pemain ada tugas, setiap pemain ada responsibility. Tapi Dixon mana ada responsibility? Dixon mana ada tugas? Dixon mana ada keperluan untuk drop down? Kalau dia drop down itu sebab dia nak drop down. Kalau dia tak nak, memang dia tak drop down lah. Tak ada tactical instruction yang boleh Tak ada bagi apa. dia. Tak ada apa. Aku rasa coach Pablo Dolah ataupun coach Zainal Abidin Hassan, Datuk Zainal Abidin Hassan sekarang pun pening juga pada mulanya macam mana nak kawal pemain ni kan. Tetapi bila output dia tu boleh visual output dia tu terang di mata orang-orang, oh, what a player Dixon Wakame. Aku rasa one of the best juga yang pernah main kat Malaysia. Dekat Malaysia. Another one yang aku rasa yang aku boleh fikirkan sedikit is Another hero ball. So a bit of hero ball. Ada juga vibe Riquelme sometimes. Cuma dia hantar perbezaan dia apa? Contoh Riquelme, Fernando Redondo, Pablo Aimar, diorang ni pun selalu ambil high risk passes. The reason kita sukakan diorang is sebab mereka sentiasa mengambil hantaran-hantaran yang berisiko tinggi. Tapi perbezaannya Faiz adalah mereka semua ni probably one step above Bruno in terms of quality. So hantaran-hantaran dia lebih kerap accurate. Kalau pendapat aku pula, dia bukan quality. It is just that pemain-pemain ni, your Riquelme, your Aimar, your Zidane semua ni, they are just tidier. Lebih kemas. Lebih kemas. Actually, no. That's probably a better way to describe it berbanding quality lah. Sebab quality tu takut macam kita tak hormat Bruno pula kan. Sebab sekarang ni point of this conversation is untuk betul-betul menghormati dia tu. Untuk menjulang kualiti dia tu. Menjulang kualiti dia. Sebab aku faham ada kritikan di keliling Bruno tu. Aku faham kritikan tu. Sebab kadang-kadang kita membazirkan peluang. Tapi dalam bola sepak ni Faiz, ada satu kenikmatan bila hang menonton pemain-pemain seperti Bruno ni. Pemain-pemain yang akan melakukan sesuatu yang hang tak expect dia lakukan. Simple example bila hang tengok Man City sekarang ni, bukan aku nak cakap apa. Man City incredible football team,
And untuk menghasilkan sistem itu adalah mungkin antara perkara yang paling susah. And that is why sampai bila-bila aku akan defend Pep sebagai antara jurulatih terbaik yang pernah bola sepak lihat. Tapi setiap kali hang lihat perlawanan mereka, hang dah boleh tahu dah pemain ni akan muncul di sini, pemain tu akan muncul di situ, akan ada satu cutback di sini. Akan ada second ball winner di sini, di It's sana. a well-oiled machine. Satu mesin yang betul-betul regimented dan dah tak ada element of surprise, element of bola sepak dia silky smooth. Tapi dah tak ada element of surprise. Mungkin Haaland sekarang ada sikit, tapi sebelum tu tak ada. Perbezaan dia adalah di Barcelona dulu, it was a well-oiled machine, tapi ada Messi. Yeah. And Messi akan sentiasa lakukan perkara yang hang tak expect dia lakukan. Tapi di Man City tidak ada Messi. It was just a well-oiled machine. Tapi bila hang tengok Man United, and bila Man United beraksi dengan baik, kenikmatan yang hang dapat daripada tengok Bruno ni main adalah hang tak boleh dapat tempat lain. Dia akan buat hang terbangun daripada kerusi. Dia akan buat mata hang terbeliak. Hang akan marah, hang akan annoyed, tapi at the same time hang akan macam, aduh, respect doh Mamat ni. Like aku tak dapat nak verbalize perasaan aku tentang Bruno Fernandes sebab sampai hari ni, sampai ketika ni Faiz, kita dah hampir 20-30 minit berborak pasal Bruno ni pun, aku still tak dapat nak reconcile perasaan aku tentang Bruno. Aku suka atau tak kepada dia. Tapi apa yang aku tahu, kenikmatan tu ada. Yeah. And mungkin kadang-kadang dalam bola sepak ni, kadang-kadang kita tolak tepi suka atau tidak. Dan kita prioritize kenikmatan tu. Yeah. Kita nak memanjakan mata kita dengan melihat dia kan. Dan betul, kita tak boleh nak point out satu kualiti yang terang dalam Bruno. Dia bukan pass masters, dia bukan pelari sprinter paling laju. Dia bukan juga final passer paling tepat, tetapi dia pandai untuk ambil mixture daripada setiap elemen tu untuk menjadikan dia seorang hero ball modern. Dan dia adalah seorang frontline player. Yeah. Dia akan protect pasukan dia, pergi ke frontline, ambil segala tekanan, ambil segala kritikan, dan dia akan sentiasa mengambil risiko untuk mencipta peluang buat rakan sepasukan. If anything, aku rasa dia ada jurulatih yang perfect in Erik ten Hag untuk membantu dia mengekalkan high risk, high reward style tu, but at the same time mungkin jadi lebih tidy macam hang cakap tadi tu Faiz. So dynamic tu dah nampak. Boleh nampak dia dengan Ten Hag dah nampak dah dynamic. Bruno Fernandes dan hero ball adalah sesuatu yang perlu kita hormati dan nikmati selama yang boleh, kerana dalam era bola sepak moden dah tak banyak pemain yang akan ambil risiko sebanyak Bruno Fernandes ambil setiap 90 minit.